Okay, hari ni kita akan belajar bab 2, struktur atom. Okay, so apa yang ada isi kandungan dalam bab 2 ni? Yang pertama kita belajar tentang jirim, struktur atom, isotop dan kepentingan, susunan elektron bagi atom. Okay, yang pertama hari ni mungkin kita boleh habiskan jirim lah. Okay, jirim tu apa? Jirim adalah sebarang benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, cikgu nak tanya awak, adakah udara adalah suatu jirim? Kenapa dia jirim? Dia memenuhi ruang dan mempunyai jisim. So apa-apa saja yang ada jisim dan memenuhi ruang, dia adalah jirim. Dan jirim terdiri pada zarah yang halus dan diskrit. Okey, diskrit ni apa? Dia satu-satu. Maksudnya macam ni lah. Dia satu-satu. So inilah dikatakan zarah. Ataupun satu. Diskrit lah tu maksudnya. Dia satu-satu. Ini dalam keadaan gas lah. Ini dalam keadaan berpejar. Dan zarah ini mungkin terdiri daripada atom, molekul dan ion. So zarah terdiri pada atom, molekul, ion. Ada 3 ya. So ini selalu tanya. Jadi awak kena tahu zarah terbahagi kepada 3, atom, molekul, ion. Okey, so kita cerita pasal atom dulu. Atom ni adalah zarah yang neutral dan dia adalah yang paling kecil dalam unsur dan wujud sendirian. Maknanya kalau dia punya zarah macam ni, dia tak gabung dengan orang lain. Dia satu-satu dia je. Mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. Tapi dia masih boleh buat tindak balas kimia lah. Itu atom. Molekul pula zarah yang neutral, ada 2 atau lebih atom. Contohnya macam ni. Dia ada gabungan. Okay. Contoh atom adalah magnesium, zinc, cuprum, dan kebanyakannya adalah logam. Molekul pula, dia masih zarah yang neutral juga. Ada 2 atau lebih atom. Contohnya molekul nitrogen. Kita tulis N2. Kalau ada nombor 2 atau lebih di belakang huruf, dia adalah molekul. Macam ni. Ada nombor 2 atau lebih di belakang huruf, dia adalah molekul. Contoh kalau cikgu tulis H2. So 2 ni adalah molekul lah. Kalau H2O, dia molekul ke tidak? Ya. Kalau cikgu tulis CH3COOH, dia molekul ke tidak? Okey, molekul. So, nak kena pasti macam ni lah kan? Ada nombor 2 atau lebih, dia molekul. Dan wujud dalam kumpulan, contohnya polisakarida. Polisakarida ni gabungan beberapa molekul lah. Wujud sendirian, contoh molekul bromin. Okey, ion pula. Ion ni dia ada charge positif dengan charge negatif. Contohnya Na+, Cl-. Kalau ada tanda tambah atau tolak, itu kita tahu dia adalah ion. So, atom yang terima elektron, dia akan bercharge negatif. Okey, anion N-ion, nama dia adalah anion. Kita bulatkan sebelah ion N, iaitu negatif ion. Okey, atom yang membuang elektron bercharge positif. Okey, nampak ni T, nampak macam positif kan? Nampak macam positif kan?
So, T tu nampak macam positif. So, dia adalah positif ion. Jadi, N ion, negatif ion. Cat ion, dia adalah positif ion. Jelas? Okey. Okey, seterusnya. Unsur dan sebatian. Okey, jirim dibahagi kepada dua, iaitu unsur dan sebatian. Unsur ada satu jenis atom sahaja. Maksud unsur, dia adalah mempunyai satu jenis atom sahaja. Unsur dikelaskan kepada dua, iaitu atom dan molekul. So, awak ada unsur. So, bawah unsur ni dia ada atom dengan molekul. So, atom tadi awak tahu kan, atom tadi dia tak gabung dengan siapa-siapa, dia sendiri je. Molekul dia ada satu atom atau lebih. So, dan unsur pula dia terdiri dari satu jenis atom sahaja. Contoh dia kata Na. Contohnya adalah Na. Na ni satu je kan? Molekul pula contohnya F2. Dia walaupun dia ada dua atau lebih molekul, tapi dia masih dalam unsur sebab dia ada satu sahaja jenis atom. Dia ada fluorine saja. Kalau cikgu kata H2O, boleh tak dia dikategorikan dalam unsur? Tak boleh sebab dia ada dua kan? Ada H, ada O. Jelas tak? Okey, soalan cikgu kat kamu. Na dengan H2O. Ini pun ada dua huruf juga, tapi kenapa cikgu kata dia atom? Apa perbezaan tulisan? Kenapa cikgu kata kat sini dia ada dua jenis, kat sini ada satu je jenis? Memang atom tu sendiri. Cikgu kata apa perbezaan tulisan dia? Ya, betul. So, selepas huruf besar, dia huruf kecil kan ni? Jadi, bermakna dia masih dalam jenis yang sama. Contoh cikgu buat macam ni. Na2SO4. Okey. Awak rasa ada berapa banyak jenis atom dekat situ? Ada 3. 3 sebab Na ni satu, sebab A tu huruf kecil bermakna dia masih N punya lah. So, S huruf besar, O huruf besar. So, dari situ kita boleh bezakan mana satu atom, mana satu atom, mana satu bukan atom lah. Mana satu bukan atom pula. Mana satu, ada berapa atom yang ada? Ya Allah, ada berapa atom yang ada? Contoh lain, NH3. Ada berapa atom? Okey, bagus. So, H2O tak boleh diletakkan di bawah unsur sebab dia ada lebih jenis atom dia. Ada H dengan O. So, ada dua jenis lah. So, dia bukan unsur. Jelas tak unsur ni? Okey, kalau cikgu kata Br2, adakah dia unsur? Ya, dia letak dekat atom ke dekat molekul? Kenapa molekul? Ya, betul. Betul. Jelas tak? Faham? Contoh lain, kalau cikgu ada NH4 2SO4. Okey, soalan cikgu, ada berapa banyak jenis atom dalam ni? Ada 4. Boleh tak cikgu letak dekat unsur? Okey, tak. Bagus. H2, boleh tak cikgu letak dekat unsur? Dia atom ke dia molekul? Okey, bagus.
Kalau cikgu kata Mg, boleh tak cikgu letak dekat unsur? Atom ke molekul? Okey, bagus. Jelas Jelas unsur ni apa? Okey, bagus. Okey, pelajar lelaki kalau nak keluar boleh keluar dah lah sekarang. Kita tinggalkan pelajar perempuan. Tapi jangan risau, cikgu akan upload ke YouTube. Okey, seterusnya sebatian. Dia ada 2 atau lebih unsur yang berlainan. So, dapat dibahagi kepada 2 iaitu sebatian ion dan sebatian molekul. So, cikgu tulis balik. Kita ada sebatian. Kita ada 2. Satu molekul. Satu lagi ion. Okey, sebatian ni dia mesti ada 2 atau lebih lah unsur dia. So, molekul contohnya H2O. Ini contoh dia. Ion pula NaCl. Okey. Kenapa yang ni awak tak boleh pilih lagi lah, awak tak tahu lagi sebab kita akan belajar detail dalam bab 4. Jadi ini macam sekadar awak kena tahu sebatian terbahagi kepada 2, molekul dengan ion. Tapi cikgu tak boleh tanya awak lagi. Contoh kalau cikgu kata NH3. Dia molekul ke dia ion? Dia sebatian molekul ke sebatian ion? Awak tak boleh jawab lagi sebab awak kena belajar detail lagi dalam bab 4. Faham tak? Okey. Seterusnya kita pergi kepada teori kinetik jirim. Okey, teori kinetik jirim ni digunakan untuk terangkan keadaan zarah-zarah dalam jirim. Pergerakan zarah bergantung kepada keadaan jirim. So, keadaan. Tadi kita belajar jenis. Jirim terbahagi kepada 3 jenis iaitu apa? Okey, bagus. Bagus. Maknanya awak alert lah. Atom, molekul dengan ion. Tapi ini sebab selalu akan pelajar akan tersalah jawab ni. Ini adalah keadaan jirim. Okey, berbeza dengan jenis. Ini adalah keadaan. Macam mana keadaan awak? Contoh cikgu tanya, macam mana keadaan awak sekarang? Awak seronok ke? Awak gembira ke? Awak sedih ke? Itu adalah keadaan awak. Kalau cikgu tanya awak jenis apa? So, awak nak jawab apa? Pandai. Macam itulah. So, macam itulah keadaan jirim ni. Jirim dia ada jenis. Jenis terbahagi kepada 3. Ulang balik apa tu jirim? Okey, atom, ion, molekul. Okey. Keadaan jirim pula terbahagi kepada 3 iaitu apa keadaan jirim tu? Ya, betul. Pepejal, cecair dan gas. Itu keadaan dia. Dan hal laju gerakan zarah dipengaruhi oleh suhu. So, makin tinggi suhu, makin laju zarah itu bergerak. Sampai sini faham? Okey, lelaki boleh keluar, jangan risau. Okey, kita teruskan. Kecil sangat ni. Okey, ini yang dalam buku teks ini dalam buku teks. Okey, pepejal begini awak punya susunan pepejal. Okey, cuma cikgu nak ingatkan untuk kalaulah awak nak kena jawab soalan dan dia suruh lukis. Jadi awak kena lukis sekurang-kurangnya 4 darab 3 So, maknanya macam ni lah. Katakan awak nak lukis pepejal kan. So, awak kena lukis 4 darab 3 sekurang-kurangnya. Jelas? Okey, manakala cecair pula, cecair selalu orang akan tersilap dia buat cecair macam ni. Rapat sikit. Tapi cecair ni awak nak lukis, awak mesti pastikan awak punya tu bersambung.
Dia ada jarak tapi dia bersambung antara satu sama lain. So itu baru betul lukisan cecair. Kalau gas tak payah cerita, gas memang kita kena lukis dia jarak antara satu sama lain lah. Okey, kita terangkan satu-satu pepejal. Pepejal ni keadaan dia macam mana? Zarah tersusun dengan sangat padat dan teratur. Nampak kan gambar rajah tu? So, daya tarikan di antara zarah adalah kuat. So, bila dia rapat-rapat, dia akan tarikan antara satu sama lain tu sangat kuat. Dan zarah-zarah hanya dapat bergetar dan berputar pada kedudukan yang tetap disebabkan dia duduk rapat-rapat antara satu sama lain dan jadi dia hanya bergetar dan berputar sahaja pada kedudukan yang tetap. Pepejal juga mempunyai isi padu dan bentuk yang tetap lah. Katakanlah awak bakar apa tu? Awak panaskan awak pernah panaskan apa dalam amal? Apa nak buat eksperimen tak? Menggunakan penunuh bansen. Bansen bena. Awak pernah bakar apa? Rod besi. So, rod besi kalau awak bakar apa jadi kat rod besi tu? Hitam. Dia kembang tak? Dia kembang. So, kenapa dia boleh kembang? Sebab dia bergetar. So, dia boleh kembang lah sikit. Dan dia mempunyai isi padu dan bentuk yang tetap. So, kalau awak bakar dia tak akan lembik macam tu kan. Dia tetap akan jadi macam tu lah. Dia akan kekal isi padu dan bentuk dia memang tetap. So, pepejal tidak boleh dimampatkan. So, faham kan maksud dimampatkan ni apa? Kenapa ada lelaki lagi? Tadi korang minta kebenaran kan nak keluar. Pergilah uruskan diri dulu. Tak apa pula. Okey, seterusnya cecair. Yang lain faham apa maksud dia mampatkan? Kalau tidak cikgu nak terang ni mampatkan ni apa? Okey, faham. Kita teruskan cecair. Zarah tersusun padat tetapi tidak teratur. Ya, dia akan padatkan satu sama lain. Dia rapat macam ni. Tapi dia tak teratur. So, daya tarikan di antara zarah adalah kuat. Tetapi lebih lemah berbanding pepejal. Lemah sikit lah sebab pepejal ni tak ada langsung ruang kosong. Dia masih ada lagi ruang kosong lah. Zarah dapat bergetar, berputar dan bergerak ke seluruh cecair. Dan zarah juga berlanggar antara satu sama lain. Tetapi cecair ni tidak mempunyai bentuk yang tetap sebab dia mengikut bentuk bekas kan. Cecair sukar dimampatkan. Seterusnya gas. Gas ni berjauhan antara satu sama lain dan bergerak secara rawak. Daya tarikan di antara gas adalah lemah. Sebab dia jauh kan, jadi daya tarikan dia lemah lah. Zarah-zarah dapat bergetar, berputar dan bergerak secara bebas. Kadar pelanggaran antara zarah lebih tinggi. Gas tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap. Gas mudah dimampatkan. Okey. Gerakan Brown. Gerakan Brown ni adalah sempena nama saintis British. Nama dia Robert Brown. Darah debunga didapati bergerak secara rawat dalam lintasan zigzag. So, kalau macam dalam bekas kan, zarah tu macam dia gerak macam ni. Macam tu. Kalau gas lah. So, dalam lintasan zigzag. Ni disebabkan zarah sentiasa berlanggar sesama sendiri dan zarah-zarah bukan air ni tau, zarah-zarah udara. Tersesat lah bahasa Inggeris kat situ. Dengan zarah-zarah udara. So, sebab itulah dia berlanggar. So, dia akan membentuk zigzag lah. Macam terpantul kan. Macam bola, terpantul kat dinding, dia akan macam zigzag lah. Okey, sampai sini faham? Okey, seterusnya perubahan keadaan jirim. Jirim berubah bentuk bila berlaku proses pemanasan dan penyejukan. Proses perubahan bentuk ini ialah disebabkan penyerapan haba
atau pembebasan haba ke persekitaran oleh jirim. Teori kinetik jirim digunakan untuk menerangkan perubahan keadaan jirim. Okey. Soalan cikgu. Awak faham tak penyerapan haba dengan pembebasan haba ni? Kalau bahasa Melayu lah, awak rasa awak faham tak? Tak faham bahasa Melayu? Serap haba. Awak ada baju serap peluh tak? Ada tak awak baju serap peluh? Ada kan? So, macam itulah juga dia serap haba. Okey, katakanlah awak ada satu pepejal maksudnya cikgu cube ais lah. Okey, bila cube ais, dalam cube ni dia mula-mula macam ni, betul tak? Okey, so apabila awak panaskan, dia akan jadi bergetar dulu dekat tempat dia. So, bila dia bergetar, dia akan menyerap haba. Baru dia boleh bergetar. Apabila... Apa? Endotermik. Oh, dah belajar sains kat ni. Bolehlah cikgu tanya korang. Bolehlah. Cikgu tanya korang ni. Okey. Cikgu nak tanya. Okey. Ni. Afiq tengah on mic. Okey, Afiq. Tolonglah jawab Afiq. Apa yang awak faham dengan endotermik dengan eksotermik? Okey, lepas tu? Itu je yang awak faham. Ada lagi nak tambah tak? Okey. Bukan. Sekejap. Serap haba. Serap haba endo ke ekso? Endo. Jadi endo tu dia sejuk ke panas? Sejuk. Tadi kata suhu sekeliling. Betul lah suhu sekeliling awak cakap tadi. Awak kata suhu sekeliling akan rendah kan tadi awak jawab? Betul. Okey. Kalau macam tu cikgu nak tanya awak. Daripada cecair ke gas, dia serap haba ke dia bebas haba? Tak pasti. Mana satu jawapan dia? Mana satu jawapan dia? Okey, kalau tak pasti, kejap cikgu on cikgu punya ni. Okey, macam ni. Awak pun tak pasti kan sama ada dia serap ke dia bebas haba. So, okey, katalah pepejal kepada cair kan. Okey. So, pepejal kan kedudukan dia macam ni, betul tak? So, bila awak bagi haba pada dia, dia serap haba, dia akan bergetar dekat tempat dia. Kan? Awak nampak tak kamera cikgu ni? Nampak. Dia bergetar dekat tempat dia tau. So, bila dia dah cukup haba untuk diserap kan, dia getar macam ni, bila dah cukup haba, dia akan memutuskan ikatan kat sini. Dia putus ikatan, so dia akan jarak antara satu sama lain. Barulah dia jadi cecair. So kalau pepejal kepada cecair, dia akan
menyerap haba. Macam mana pula kalau daripada cecair kepada pepejal balik? So, cecair ni dia dah ada tenaga haba yang tertentu. So, dia dah boleh bergerak macam ni. So, bila boleh dia membebaskan haba, asalnya dia ada tenaga haba yang tertentu, dia boleh bergerak macam ni. So, bila dia membebaskan haba, dia lama-lama dia akan menjadi perlahan dan tercantum, membentuk pepejal balik. So, jadi daripada cecair kepada pepejal, dia Bebas. dia membebaskan haba. Boleh bayang tak? Siapa yang masih lagi keliru? Cecair kepada pepejal eksotermik ayu. Cecair kepada pepejal eksotermik. Kenapalah eksotermik? Eksotermik dia bebas haba kan? Siapa yang masih keliru eksotermik dengan endotermik ni? Sekejap Cikgu present balik. Sekejap sikit lagi. Kalau budak lelaki nak keluar boleh keluar tau. Jangan dengan ni, jangan risau. Sekejap lambat pula benda ni keluar. Sekejap. Okay. So, exo kan? Kan korang belajar bahasa Inggeris. Exo bermaksud exit. So, jadi exit tu maksud dia keluar haba lah. Ataupun bebas haba. Exit kan exit. EX, exit. Bebas haba. Jadi tadi kawan tanya pepejal kepada cecair. Adakah dia eksotermik? Dia bebas haba ke daripada pepejal ke cecair? Senyap je. Tak je. Tak faham cikgu. Tak faham. Okey, cikgu ulang semula Tak nampak lagi. Okey, cikgu ulang semula. Sekejap Cikgu nak pin nanti tak nampak muka cikgu. Okey, macam ni. Cikgu tengah present kan? Stop presenting. Okey, macam ni. Asalnya pepejal tu macam ni kan? Pepejal awak tahu dia rapat macam ni kan? So, bila awak panaskan pepejal, dia akan bergetar. Dia akan bergetar. Macam mana boleh ada tenaga? Sebab dia menyerap tenaga haba tu. Yang awak panaskan dia, katakanlah kat sini ada penduduk wangsen, awak panaskan dia akan bergetar. So, dia menyerap haba yang penduduk wangsen tu bagi. So, dia bergetar lama-lama, dia akan memutus keikatan. Sebab dia dah ada tenaga haba yang mencukupi untuk dia memutus keikatan. Jadi, daripada pepejal, dia akan jadi cecair. So, dia eksotermik ke dia endotermik? Endo. Faham tak? Faham tak tadi siapa tanya? Alif. Alif faham tak Alif? Faham. Faham cikgu. Alif pula Arif. Boleh Okey, last sebelum cikgu habiskan kelas. Pepejal pula. Gas kepada cecair, endo ke exo? Exo. Ya, betul. Okey, betul. Okey, so budak lelaki boleh keluar. Cuba cikgu nak minta budak perempuan untuk buat kesimpulan. Kalau rasa nak duduk sini pun boleh. Kalau nak keluar pergi bersiap pun boleh. Cikgu nak minta Nurin Diana. Ya, cikgu. Okey, boleh tak awak simpulkan apa yang kita belajar hari ni?
belajar jirim. Jirim tu maksudnya dia benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, betul. So, jenis jirim ada 3, atom, molekul dengan ion. Lepas tu keadaan jirim ada 3, pepejal, cecair dengan gas. Okey, betul. Kalau pepejal dia tersusun dengan sangat padat. Lepas tu dia punya daya tarikan pun kuat. Isi padu dengan bentuk pepejal tak boleh dimampatkan. Kalau cecair dia tersusun padat tapi tak teratur. Okey. Lepas tu dia tarikan dia kuat tapi lemah daripada daya tarikan pepejal. Kalau gas dia tak tersusun, lepas tu daya tarikan dia lemah. Okey, Nurin, sebelum tu cikgu nak tanya, tadi awak dah terskip satu ada maklumat penting. Tadi awak dah cerita pasal 3 jenis jirim. Sebelum tu, jirim terbahagi kepada 2, iaitu unsur dengan sebatian, kan? Okey, unsur dengan sebatian. Unsur terbahagi kepada 2, iaitu Atom dengan molekul. okey, bagus. Yang sebatian terbahagi kepada 2, iaitu Molekul dengan ion. okey, bagus, Nurin. Okey, sambung Nurin yang tadi cecair tadi. Nurin, sambung cecair. Cecair kalau pepejal tukar kepada cecair dia menyerap haba. Kalau cecair tukar ke pepejal dia membebaskan haba. Okey, betul. Kalau gas tukar ke cecair dia menyerap haba. Gas tukar kepada cecair dia menyerap haba. Gas tukar kepada cair menyerap haba? Betul tak kawan yang lain? Betul ke gas kepada cecair menyerap haba? Betul. Betul. Betul ke cikgu? Gas kepada cecair menyerap haba. Okey, kita tengok balik. Ini awak punya kedudukan gas. Macam ni kan? Gas awak jauh lah. Okey, sekarang dia dah bergerak dengan sangat laju. Macam mana nak jadi cecair? Adakah dengan menyerap haba lagi? Dia bebaskan haba lah. Bila dia laju sangat, dia akan bebas sikit. Dan lama dia rapat jadi cecair pula. Jelas tak? Jelas. So jadi awak jangan keliru, sebab tu awak kena faham betul-betul benda tu. So gas kepada cecair, dia bebas haba ke dia serap haba? Membebaskan haba. Membebaskan haba. Ya, so bila dia bebas haba, dia akan membentuk ikatan. Kalau dia serap haba, dia akan memutuskan ikatan. Faham tak apa kaitan dengan memutuskan ikatan tu? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Faham cikgu. Rasa sampai hujung itulah cikgu ajar tadi kan. So ada lagi soalan nak tanya tak sebelum cikgu tamatkan kelas kita? Faham tak apa kita belajar hari ni? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey.